Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan saya Syahrin Yusri pada malam ini. Dalam rancangan Randau, sekali lagi kita berjumpa. Apa khabar penonton Randau pada malam tu? Harap kita orang berada dalam keadaan baik-baik dan sihat-sihat belaka. Seperti biasa, saya ditemani oleh rakan setugas saya, Profesor Awang Azman Awang Pawi. Nun jauh berada di Kuala Lumpur, masih lagi berada di Kuala Lumpur. Dan saya mengharapkan beliau balik satu hari nantilah bersama dengan saya di studio ini. Tapi apapun topik kita pada malam tu, apa kita nak kelakar tu sebenarnya? Pada malam tu kita mau kelakar pasal topik yang menarik tentang keselamatan pekerja. Tentang maksudnya apa-apa jadi kat pejabat, kat ofis ataupun kat organisasi ataupun tempat kerja kita mau berlaku kemalangan, apa yang kita perlu buat dan macam ni kita mau tangani. Siapa pengamal ataupun pekerja yang harus melihat perkara tu. Jadi hari ini kita bersama dengan tetamu kita pada malam ini iaitu Pengerusi Persatuan Pengamal Keselamatan Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar Wilayah Malaysia Timur, Encik Andrew Anak Ronggi. Selamat datang Encik Andrew. Apa khabar? Sihat? Sehat. Alhamdulillah. Okey, Mr. Andrew, kalau kita bercakap tentang Persatuan Pengamal Keselamatan Kesihatan ni, mungkin Encik Andrew boleh terangkan sedikit fungsi dan peranan Persatuan. Okey, terima kasih pada pihak TV Sarawak di atas jemputan. Saya ingin terus sebut ini persatuan ini boleh juga disebut dalam bahasa Inggeris Sarawak Regional Group SSC lah. Objek ditubuhkan pada 12 Mei 2012. Objektifnya ialah untuk menjadi institusi yang dikenali di Malaysia bagi profesion keselamatan kesihatan pekerjaan dan alam sekitar di Malaysia untuk memimpin profesion ini untuk menyediakan negara dan modal insan yang di industri mempromosikan budaya kerja dari segi keselamatan kesihatan pekerjaan sebagai usaha juga untuk membantu dan menyokong usaha kerajaan. Dan mendedahkan ahli-ahli kepada aktiviti-aktiviti kebajikan di kalangan masyarakat jugalah. Okey. Jadi itu antara fungsi dia. Ya. Okey, kalau kita bercakap tentang kesihatan dan keselamatan pekerja ni, orang kaitkan dengan nama ni selalu kita dengarlah. Kita selalu mendengar Occupational Safety and Health ataupun OSH, dan ada juga yang mengatakan OSHI, ada environment di belakang dia. So mungkin Prof antara orang yang mungkin selalu berurusan dengan OSH ni sebenarnya. Silakan Prof, soalan Prof. Ya, dekat Institut Melaya misalnya kita ada OSHI ini berada di pusat dan pada masa yang sama juga mereka memberi training latihan kepada kami untuk menjadi sukarelawan di peringkat fakulti. Jadi bagi kami memang sudah terbiasa dengan itu untuk latihan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan kami. Yang kita nak minta pandangan daripada Encik Andrew ini daripada perspektif persatuan, apakah konsep kesihatan keselamatan pekerjaan daripada perspektif persatuan itu untuk peningkatan yang bagaimana? Barangkali boleh share sikit. Ya, terangkan sikit. Terima kasih Prof. Ini saya sebut KKP lah, kesihatan, keselamatan dan pekerjaan. Ini di peringkat persatuan kami sepatutnya membantu macam saya cakap tadi pihak industri lah untuk mempromosikan OS ini di kalangan industri. Kita ada merangka program-program setiap tahun bersama dengan pihak JKKP, Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan di Sarawak ini, di Kuching, untuk merangkakan program KKP ini untuk dikongsikan bersama industri yang terlibat. Tapi di tempat kerja masing-masing ahli-ahli persatuan ini seperti yang Prof cakap tadi, mereka pun membantu majikan dalam bidang KKP ini, termasuk environment itu. Sama lah itu macam di yang Prof cakap tadi, universiti
mereka memberi bimbingan dan latihan kepada ahli-ahli majikan. Ya. Ya, kalau kita lihat Prof, ini berarti dia berbeza sektor ataupun berbeza tempatnya, berbezalah pengamalnya. Jadi itu mungkin kita boleh terangkan kepada penonton sebab di penghujung soalan ni nanti kita nak memberi kriteria macam mana ini menjadi pengamal OSH ni. Yes. Okey, siapakah pengamal OSH dan juga apakah pekerjaan ataupun fungsi yang dilakukan di tempat kerja? Pengamal, okey. Dalam industri pengamal OSH ini adalah ramai. Mereka datang dari berbagai bidang. Okey. Ya, dari sektor-sektor industri yang berlainan. Tapi pengamal-pengamal ini mereka boleh sebab tugas OSH ini, tugas KKP ini adalah macam across the board di bawah Akta Factory and Machinery Act, Jabatan Kilang dan Jentera, dan juga Occupational Safety and Health Act. Yang satu lagi is Petroleum Safety Measure Act. Di bawah tiga akta ini. So pengamal OSH ini akan menjalankan tugas-tugas mereka across the board, across the industry sebenarnya, di bawah panduan akta-akta yang tersebut tadi. So dalam kategori pengamal ni dia ada safety and health officer, betul. Dan dia juga ada hygiene technician, safety and health officer, site safety supervisors, authorized gas testers, assessors. Kita ada di pihak industri kita ada leave competent person assessor. Oh, okay. Dan di bidang tempat kerja indoor air quality assessor. Ya, itu pun ada. Occupational health doctor. Doktor contohlah macam doktor ini, mereka memang doktor yang bertauliah. Tapi untuk menjalankan tugas sebagai OSH dalam bidang OSH, mereka perlu ada kompetensi dalam OSH. Oh, okey. So mereka dipanggilkan Occupational Health Doctor, OHD. Sama seperti lain tadi lah, Hygiene Technician. Satu dan Hygiene Technician 2. Dia ada 2 ini. Mereka ini akan membuat penilaian risiko kepada bahan-bahan kimia dan sebagainya. Ya. Internal Combustion Engine Engineer, ini mereka yang menjalankan tugas sebagai engineer dalam bidang internal combustion engine lah, di kilang-kilang lah. Okey. Alright. Jadi itu antara pengamal-pengamal OSH ni sebenarnya. Yeah. Jadi banyak sebenarnya bidang ni sebenarnya, bukan satu bidang. Yang popular safety health officer lah yang popular ni Prof sebenarnya. Okey. Okey, tapi apapun kita sebenarnya nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini sebab kita ada banyak lagi nak diperkatakan tentang OSH ni. Okey, kita kembali dalam Rancangan Randau dan kita masih bercakap tentang keselamatan dan pekerjaan ni sebenarnya. Kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Okey, Prof, silakan. Tadi kita bercakap tentang masyarakat, kepentingannya. Mungkin Prof ada poin-poin tertentu yang nak di-highlight di sini. Saya kira penonton di luar tentu berminat dan ingin tahu apa pentingnya OSH ni kepada masyarakat, khususnya kepada golongan pekerja ataupun golongan majikan, tanggungjawab, dan juga apa pentingnya kepada pihak industri. Begitu Cik Andrew boleh kongsikan, memberikan pencerahan kepada pihak penonton kita di luar sana. Silakan. Andrew. Terima kasih Prof. Apa kepentingan OSH ini kepada masyarakat dan juga warga kerja? Sebenarnya OSH ini adalah yang paling penting bagi semua pihak lah. Warga kerja dan bukan warga kerja sama-sama penting sebenarnya, sebab OSH ini memberi, kalau kita tahu berkenaan dengan OSH, dia memberi kita kesedaran berkenaan dengan hazard.
dan risiko hazard itu kepada masyarakat dan juga warga kerja. Dengan tahu hazard dan risiko hazard ini, masyarakat warga kerja boleh menghindar dari segala musibah ataupun risiko-risiko tersebut. Boleh mengawal keadaan, boleh jadi selamat dan sehat di tempat kerja dan juga di tempat-tempat awam. Ya, termasuk di sekolah lah. Dengan kata lain, memastikan tahap keselamatan pekerja di tempat kerja lebih selamat daripada biasa. Memastikan tindakan bersifat lebih proaktif. Jangan kalau ada benda berlaku barulah kita nak mengadakan sesuatu. Jadi begitu ya Cik Andrew ya. Betul. Jadi di sini Prof, Mr. Andrew, peranan majikan penting di sini Prof sebenarnya. Apa Prof? Kalau kita lihat kalau majikan tidak mainkan peranan untuk memastikan dan juga mungkin mengambil pekerja ataupun pengamal OSH ni, jadi dia memberi satu risiko juga. Pendapat macam mana? Pengamal OSH ini perlu kompeten, perlu berpengetahuan, perlu berpengalaman untuk menjalankan tugas seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan dan juga order lah. OSH ini ada undang-undang, ada peraturan dan juga ada order dan SOP termasuk garis panduan juga. So, berpandukan kepada ini tadi pengamal OSH ini perlu kompeten, perlu berpengalaman dan perlu bekerjasama dengan semua pihak lah. Okey, baik Encik Andrew, Prof, sebenarnya kalau saya percaya penonton mungkin sekarang tertanya-tanya sebab kita bercakap tentang pengamal OSH ataupun pengamal yang mana pekerjaannya mungkin menjadi satu daya tarikan yang tinggi sekarang ini. Jadi sektor manakah sekiranya lah kalau ada yang menonton ni yang nak menghantar anak pergi universiti satu hari nanti, nak suruh mereka belajar dalam bidang-bidang yang kita sebutkan ini, sektor mana yang paling popular ataupun paling mendapat sambutan ni sebenarnya dalam OSH ni? Sektor banyak sektor. Actually dalam bidang OSH sektor ada 10 jenis sektor pekerjaan dalam bidang OSH. Bidang OSH ini ada 10 ya. Yang paling popular pembinaan manufacturing. Manufacturing has the most numbers of OSH practitioners. Diikuti pembinaan agriculture, forestry dan fisheries. Ini yang paling banyak ini. Tapi yang paling banyak sekali bidang is manufacturing lah. Manufacturing. Sebab manufacturing ini mengandungi ramai pekerja, ramai warga kerja. Jadi yang paling popular dalam sektor pengilangan, manufacturing ni penting dan ada diikuti dengan sektor pembinaan sebagainya. Jadi jelas ni Prof, sebenarnya kalau kita nak belajar, nak hantar anak ke family ke bidang ni lah kita perlu, sektor inilah kita perlu ceburi sebenarnya. Tapi ada 10 ada sektor lain boleh disebutkan di sini, hotel dan restoran, utilities is finance, insurance and real estate, transport, storage dan communication, wholesale dan retail, public service and statutory bodies, mining and quarry, itu yang lain-lain lah. Alright. Jadi jelas, tapi apapun sekali lagi masa kita tidak mengizinkan untuk segmen kedua ni sebenarnya. Kita akan kembali selepas ini, kita akan bertanya dengan Encik Andrew lagi mengenai kriteria bagaimana kita ingin menceburi dalam bidang OSH. Okey, kita kembali dalam Rancangan Randau dan kita tahu tadi kita dah sebutkan antara sektor yang popular dalam OSH ni adalah sektor pembinaan, manufacturing ataupun pengilangan dan juga tadi pun kita tengok ada sektor perhotelan. Itu dan kalau kita ingin menceburi dalam bidang pekerjaan.
Tetapi ada satu point yang kita ingin highlight kat sini ataupun ingin tekankan ialah dari sektor pendidikan. Kalau nak hantar anak belajar ke universiti, adakah bidang OSH ni ditawarkan? Jadi mungkin kita tanya pada yang pakar lah sebab Prof berada di universiti. So Prof ada input, mungkin boleh di-highlightkan sikit Prof. Silakan. Okey, kalau kita lihat kecenderungan pihak kerajaan kami, khususnya pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, sudah ada kursus ditawarkan di beberapa luar universiti, khusus OSH ini di peringkat sarjana muda. Okay. Maksudnya pihak kerajaan sudah peka, sudah tahu kepentingan OSH ini kepada masyarakat dan untuk membina produktiviti di negara kita. Okay. Kita lihat kursus ditawarkan kursus yang umum tahun 1, tahun 2, tahun 3. Bagi tahun 4 itu ada penghususan iaitu sama ada persiaran ke, OSHA ke, OSHI ke, ataupun yang lain berkaitan. Dari segi pentadbiran, dari segi alam sekitar, dari segi keseluruhannya yang ada 10 perkara tersebut. Jadi saya kira ini satu ruang yang ada untuk anak-anak muda ini boleh melihat, mengkaji, mengikuti pengajian itu secara lebih mendalam untuk membantu dasar-dasar negara kita memastikan hak keselamatan dan kesihatan dan persiarannya berada dalam keadaan yang lebih selamat. Jadi ini usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Barangkali yang kita ingin tahu sekarang ini ialah sejauh mana kita lihat standard keselamatan dan kesihatan di tempat kerja secara umum yang ditawar. Sektor mana yang berisiko tinggi tersebut? Barangkali penonton juga ingin tahu sebenarnya. Bagus, soalan yang baik itu sebenarnya. Okey, silakan Cik Andrew. Terima kasih Prof. Ya. So ini saya based on record dah. Kalau based on data tahun 2019-2000 sektor yang paling mencabar pada masa itu pembinaan, penghilangan dan pertanian. Pada tahun itu kita ada 23 kes dalam pembinaan. Penghilangan ada 18 dan pertanian ada 14. Ini tanda tinggi yang dilaporkan bagi pihak Sarawak . Dan juga non-permanent disable dan permanent disable pada masa itu tahun lepas adalah lebih 1099. Dan tahun lepas juga kita tengok Sarawak adalah top 3 di Malaysia. Ini kuat mencabarlah dalam bidang ini tadi 3 bidang ini top 3 selepas Johor dan Selangor. Sarawak nombor 3 tahun lepas. Jadi antara berada di tangga yang membimbangkan juga lah. Kita pun kalau kita tengok sekali-sekala kita punya media kan, mass media melaporkan kemalangan di tempat kerja. Sekali-sekala lah itu kita nampak lah. So kalau tengok keadaan ini mungkin 25 di Sarawak kan. Macam 25 bagi 12 ada setiap bulan ada 2 kes lah. Something lah average. Ya. Jadi perkara ini ialah kalau diikutkan statistik tadi dia merupakan satu boleh dikatakan satu menjadi kebimbangan kepada kita semua sebab berlakunya kemalangan di tempat kerja dan sebagainya. Okey, Encik Andrew boleh ceritakan sikit macam mana peranan majikan itu sendiri supaya perkara yang sama tidak berulang lagi. Yang nak perlu diambil oleh majikan tindakan. Majikan ini dalam setiap majikan dalam peraturan dalam OSHA, FMA dan Petroleum Safety Measure Act, memang majikan sudah ada tanggungjawab. Tanggungjawab masing-masing. Pekerja ada tanggungjawab masing-masing. So telah ditetapkan. Yang penting, yang perlu adalah majikan yang terlibat. Semua majikan sebenarnya perlu mengambil langkah-langkah lah untuk memastikan OSH ini di tempat kerja. Dari segi set up the system, set up ada SOP, ada work instruction, ada SSO, Triple S, dan
pengamal-pengamal yang diperlukan seperti dalam akta-akta berkenaan lah. Okey. Jadi SOP itu penting ya. Betul-betul perlu ada. Okey, Prof. Kita ada bermasa berbaki dalam beberapa minit saja lagi. Mungkin ada soalan terakhir daripada Prof ke? Silakan, Prof. Okey, kita soalan ini lebih kepada komen bahawa ini warna OS ini penting bukan pada majikan tapi juga kesedaran daripada pekerja itu sendiri. Maknanya saling mengingati antara majikan dan pekerja. Jadi apa sumbangan persatuan ini dalam proses tersebut? Ringkasnya, Cik Andrew. Persatuan seperti yang disebut tadi, persatuan berusaha untuk bridge, what they call bridge, the gap, itu gap itu. Itu kita tu bridge the gap untuk memberi sokongan kepada pihak pekerja ini, memberi latihan, memberi seminar, memberi pengetahuan dalam bidang OS ini. Untuk memastikan mereka faham, mereka sedar dan mereka mempraktikkan apa yang telah diberitahu kepada mereka lah untuk memastikan keadaan selamat dan sehat lah. So, dalam arti kata memutuskan ataupun mengurangkan gap tu sendirilah ataupun dia punya jurang itu. Tapi itulah industri banyak dan kita coba untuk memberi sokongan kepada pihak practitioner, OS practitioner di tempat kerja lah. Okey, jadi ini soalan terakhir daripada saya sebab saya nak beritahu dengan penonton, apakah prospek bagi golongan muda yang ingin menceburi dalam bidang ni? Tadi Prof ada cakap, terima kasih. Ini memang ada cakap. Tadi Prof ada cakap kursus-kursus di uni ini, di colleges memang sudah ada. Okay. Tapi pelajar-pelajar kita boleh belajar sebenarnya itu seperti biasa sebenarnya, dapatkan pendidikan yang mereka mau buat. Okay. Lepas itu sudah mendapat pasport ataupun pendidikan yang diirhamkan itu, mereka boleh masuk lagi membelajar KKP ini, OS ini, untuk menjadi orang yang kompeten. Betul. Pendidikan yang lain-lain itu boleh digunakan sebagai pasport, ya, pasport. Boleh, saya suka juga saya sebut di sini pelajar-pelajar yang ada, pendidikan yang ada yang lain itu boleh digunakan untuk modal kita, untuk mendapatkan pasport untuk menjadi menghadiri kursus-kursus tertentu untuk menjadi pengamal OS ni. Jadi platform lah. Platform lah. Boleh dikatakan begitu. Boleh. Okey. Di peringkat sijil, di peringkat diploma, di peringkat bachelor, di peringkat master, semua ada. Semua ada. Okey, kalau kita lihat memang prospek dia besar. Jadi apapun kita ni sebenarnya sudah berada di akhir rancangan, Cik Andrew. Prof, kita banyak masa kita sebenarnya kita tak sangka boleh sampai ke hujung perancangan sekarang ini. Tapi apapun, kepada penonton Randau, saya harapkan kita dapat manfaat yang banyak pada malam ni. Siapa yang ingin menceburi dalam bidang OS ni, banyak sektor yang kita boleh ceburi kalau habis belajar nanti. Dan pada masa sama, di universiti pun banyak tawarannya yang secara umumnya dalam bidang OS ni. Jadi harapkan kita manfaatkan topik kita pada malam ini. Dan hingga kita berjumpa lagi pada rancangan Randau akan datang setiap hari Khamis 8.30 malam.